A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua percaya senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan sebuah kitab yang diberi nama Adat versus Ibadat, jawapan kepada amalan kontroversi, Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir, karangan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir. Ini buku dia, kitab dia. Kita masuk dalam bab keempat. Sebelum saya masuk bab keempat, yang pertamanya saya mengambil pendekatan tulisan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir, lebih berunsurkan penyelesaian dan pendamaian di antara kumpulan A dan juga kumpulan B. Ada kata kumpulan A sesat, ada kata kumpulan B sesat. Ada kata A tak betul, B pula kata A tak betul. Jadi Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir mengambil pendekatan iaitu dengan jalan penyelesaian, sama ada perkara itu dibolehkan ke ataupun tidak dibolehkan dalam sudut pandangan agama Islam itu sendiri. Jadi untuk kita sebagai orang awam, apa yang perlu kita ambil adalah perkara itu boleh dilaksanakan ataupun ianya tidak boleh dilaksanakan. Adakah perkara itu haram ataupun mendatangkan dosa, ataupun perkara itu mendatangkan pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam bab 4, iaitu lafaz usalli ketika solat. Lafaz usalli ketika solat ni apa? Tu, bacaan niat kita. Contohnya, usalli fardu subhi rak'atain adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kemudian niat solat kita, solat maghrib, usalli fardu maghribi salasa rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Kita nak tengok, lafaz usalli ialah lafaz yang diucapkan sebelum solat atau sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram iaitu sebagai contoh yang saya katakan tadi, usalli fardu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada pendapat menyatakan bahawa amalan ini adalah bid'ah. Betul ke bid'ah? Amalan ini, membaca niat solat itu adalah bid'ah. Ada pendapat menyatakan bahawa amalan ini adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, maka amalan lafaz ini dihukum sebagai sesat. Lafaz usalli ini tidak wajib, ia adalah pilihan. Seperti mana yang kita tahu, solat, rukun solat itu ada 13. Yang pertama sekali niat, kemudian takbiratul ihram. Niat itu. Niat adalah apa? Niat adalah lintasan hati kita. Lintasan hati kita. Saya ambil contoh dalam situasi orang yang baru masuk Islam. Untuk orang yang baru masuk Islam, kalaulah kita ajar dia, mesti kena niat. Mesti kena usalli fardu. Dia nak hafal usalli fardu subhi itu pun baru satu niat untuk sembahyang subuh, akan nampak susah bagi dia.
Adakah agama ini menjadikan sesuatu itu menjadi susah? Jadi dia jadi susah, dia jadi tertekan. Yang perlu orang Islam itu tahu adalah niat ini adalah lintasan hati kita. Hadirkan dalam hati kita perbuatan yang aku nak buat sekejap lagi ini adalah untuk mendirikan solat maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Permulaan Allahu Akbar itulah baru dikira permulaan solat. Jadi untuk dia nak niat dalam bahasa Cina ke, dalam bahasa India ke, ataupun dalam bahasa Inggeris sekalipun, bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Kalau dia tak sebutkan pun tak ada masalah. Cukup sekadar di dalam hati. Sebab apa? Kita tengok ramai orang yang solat, contoh sebagai contoh, dia nak solat, iman dah takbirah Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, dia lambat. Lepas tu kadang-kadang dah sampai sini, tak lepas. Niat tu tak masuk betul-betul. Lagi sekali diulang, Allahu Akbar saja aku semayang fardu subuh. Dia lambat, dia nak sampai dekat dengan tangan dia, baru dia rasa niat tu dah masuk dah. Sedangkan niat itu hanya cukup dengan sekadar lintasan hati sahaja. Lafaz usolli ini tidak wajib, ia adalah pilihan dalam rukun solat. Niat ialah rukun solat. Manakala berlafaz niat tidak dikira sebagai rukun solat. Nampak? Niat itu rukun solat, tapi untuk kita nak lafazkan niat itu dengan lafaz usolli yang kita tekankan dalam bahasa Arab itu, kalaulah tak guna bahasa Arab sekalipun tiada masalah. Yang penting kita niatkan di dalam hati itu yang kita nak melaksanakan solat. Tak kisahlah solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita tengok lagi. Oleh itu solat tetap sah. Tanpa lafaz usolli sekalipun solat itu tetap sah. Ada yang menghabiskan masa berapa minit hingga membetulkan usolli sahaja ketika hendak memulakan solat. Ada pula yang menghabiskan masa yang panjang untuk menghafal lafaz-lafaz usolli. Macam saya kata, kalaulah seseorang itu baru masuk Islam, dia habiskan masa yang panjang dengan hanya untuk menghafal niat semayang subuh, semayang zuhur, maghrib, asar, isyak, dia nak hafal tu saja, jadi dia tak semayang pun. Sepatutnya dia dah masuk Islam, ikut saja imam, sedikit-sedikit baca Fatihah, hafalkan Fatihah dulu, Al-Fatihah tu dulu, sebab ianya adalah rukun solat. Jangan kita tekankan dengan kita punya mu'alaf ini yang baru masuk Islam dengan perkara-perkara yang boleh dimudahkan. Bukannya kita nak memudahkan dia, tapi kalaulah dia dah pandai, dah mula pandai, bolehlah kalau nak hafal usolli, fardu, subhi, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena tengok daripada sudut fiqh aulawiyat tu, kepentingan yang utama dia adalah solat itu dahulu. Macamlah kalau orang tu dia datang kepada kita nak memeluk Islam dalam keadaan badan dia bertatu, tak menutup aurat, dia masuk Islam. Habis dia masuk Islam, dia kata tak boleh masuk Islam ni, kena pakai tutup aurat dulu, kena buang tatu dulu, bersihkan, kena khatan dulu. Kita tak nampak fiqh aulawiyat dia. Yang pertama sekali adalah syahadah dia dulu, biar dia syahadah dulu, kemudian yang lain-lain itu kita ajar dia beransur-ansur. Itulah cara yang sepatutnya kita sebagai orang Islam berlapang dada dalam perkara-perkara yang melibatkan khilaf. Khilaf ni ada banyak. Janganlah kita hanya memperbesar-besarkan perkara-perkara khilaf, sedangkan perkara-perkara wajib dan rukun dan asas itu kita abaikan. Sebagai contoh, orang sibuk nak hafal wirid Imam Nawawi. Ada yang sibuk nak menghafal wirid tertentu daripada tok guru tertentu. Tapi wirid
dia lepas sembahyang tu pun dia tak amalkan, ini kan pula wirid yang diamalkan oleh guru-guru lain. Itu namanya maghrur, ditipu oleh iblis sebenarnya. Jadi kita tengok sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci solat ialah bersuci, permulaannya ialah takbir dan penamatnya ialah salam. Ada masanya lafaz usolli yang keterlaluan boleh mengganggu jemaah sebelah. Sebab apa? Kalau kita semayang berjemaah, jemaah sebelah dia jadi daya tarikan pula. Kita duk usolli bersungguh-sungguh, beria-ia, tak masuk lagi ni, tak masukkan lagi. Sebenarnya niat itu hanyalah lintasan hati saja. Kita boleh buat sampai kita mengganggu jemaah yang ada di kiri dan kanan kita. Rukun solat ialah niat, bukan lafaz usolli. Jika berlaku kesilapan lafaz namun hati niat dia itu adalah untuk menunaikan solat, ianya dikira sah. Tujuan lafaz usolli adalah bagi membantu menghadirkan niat sahaja. Bayangkan jika berlafaz bahawa kita ingin memakan nasi ayam, kemudian terus takbiratul ihram, agak-agaknya apa yang terlintas dalam hati kita? Biasanya apa yang kita lafazkan sebelum takbir, maka berlafaz usolli sejurus sebelum kita takbiratul ihram, bertujuan untuk memudahkan hadirnya niat ketika takbiratul ihram. Ini maksudnya lafaz usolli itu adalah untuk menjadikan penguat kepada kita. Untuk apa? Untuk lintasan di dalam hati kita bahawa kita sedang berniat untuk bersolat. Macam kita nak niat solat, kita lintaskan dulu usolli. Tak ada masalah. Nak usolli pun boleh, nak niat saja dalam hati pun boleh. Sebab apa? Rukun solat itu sendiri adalah niat. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah perkara yang besar ialah sikap Muslim yang tidak solat itu. Yang perlu kita risaukan adalah sikap orang yang tak solat itu. Bukan menjadi pendapat, bukan jadi satu perdebatan untuk kita nak usolli ke tak usolli, nak sebut lafaz ke tak sebut lafaz, nak sebut lafaz tu kuat ke nak sebut lafaz tu dalam hati. Bukan itu yang menjadi perkara kunci utamanya, tapi perkara kunci utamanya adalah yang perlu kita fikirkan adalah orang yang ramai tak solat. Ini yang perlu kita fikirkan, macam mana nak ajak mereka ini untuk solat, untuk sembahyang. Wallahu alam. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.